Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzah atas kurniaan daripada Allah kita dapat sama-sama berada di dalam masjid ini kerana kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya kita jangan lupa bahawa ia adalah pilihan daripada Allah. Kita boleh buat baik, kita dapat buat baik bukan sebab kerana kita sihat, tetapi kerana Allah mahukan kita berbuat baik. Kalau ikut sihat kita, masa muda kita, kita lagi sihat, tapi kita tidak dapat kebaikan seperti mana waktu umur tua kita. Jika mana kita kata yang kita boleh buat baik sebab kita masih kuat lagi, kalau kita bandingkan tentang kekuatan tubuh badan kita, dulu kita lagi kuat. Ketika umur kita semakin menuju kepada liang lahat, badan kita terasa uzur, ya? Kita tidak sekuat seperti mana dulu. Tetapi rahmat Allah ke atas kita, Allah kurniakan dan Allah berikan kepada kita pada hari ini dan saat ini, sehingga kita dapat berada di dalam rumah Allah dan dapat berbuat kebaikan. Dan tidak semua orang yang berada di dalam kebaikan dan mendapat kebaikan, natijahnya ataupun akhirnya ia suatu kebaikan. Kerana di sekeliling kita masih ada musuh-musuh dalam selimut, iaitu nafsu, syaitan yang kita tak nampak. Inilah musuh dalam selimut, yang mana kebaikan yang kita buat, nafsu dan syaitan ini mereka berusaha sungguh untuk hapuskan semuanya, sehingga kita jadi penat berbuat baik. Kita buat baik, syaitan berusaha untuk hilangkan kebaikan kita. Kita buat baik, syaitan bersungguh-sungguh cari jalan macam mana nak bagi hapus kebaikan yang kita buat. Sebab itu tuan-tuan, pada malam ini saya petang tadi baru saya tulis nota kuliah untuk masjid. Saya cakap dengan isteri saya, kuliah saya malam ni tak ada tajuk. Saya pun tak tahu nak buat tajuk. Tapi nota yang saya siapkan ini agar kita berusaha bersungguh-sungguh
supaya kita beroleh 5 perkara ini, agar apa yang kita buat dalam hidup ini supaya kita dapat kesenangan di akhirat. Dunia ni terlalu hara dah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu lah bagaimana keadaan di Palestin, bagaimana kedudukan Masjid Al-Aqsa telah dibuka semula oleh umat Islam. Sekarang kita lihat keadaan bala dan bencana di seluruh dunia satu dan satu. Apa yang berlaku semuanya telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mau menceritakan pada malam ni tentang zaman yang akhir. Tuan-tuan dengar dah banyak cerita tentang peristiwa akhir zaman. Cuma yang saya nak peringatkan diri saya dan keluarga saya, kita sedang berada di hujung masa yang akhir. Apa yang kita dah buat? Kita jadi koi baik dalam hidup ni atau kita tak berubah apa-apa? Kita semakin baik atau kita tak boleh buat apa-apa? Ada orang kata kita akan tunggu Imam Mahdi, Ustaz. Tuan-tuan, kalau kita masih tak berubah boleh jadi orang baik, kita takut kita orang yang dimusuhi oleh tentera Islam. Jika kita masih tak boleh berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan, kita memang tidak tinggal semayang, tapi dalam masa yang sama kita masih lagi tidak meninggalkan bergaduh sesama saudara se-Islam kita. Kita masih tidak meninggalkan hasad dengki antara saudara se-Islam kita. Hasad ini sampai Nabi kata dia memakan seluruh amalan kebaikan seperti mana kayu yang kering dimakan oleh api. Satu kebaikan pun tak tinggal dalam suratan amalan kita. Kalau masih kita tak boleh buang hasad dengki dalam hati kita. Sebab itu tuan-tuan, apa yang saya nak ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini, ilmu yang ada pada kita sebenarnya semakin kita berilmu, semakin kita jadi orang baik. Kalau ilmu ini kita jadikan reta ini akan jadi beban. Dia akan didakwa oleh Allah di akhirat. Tapi kalau ilmu ini dia jadikan sebagai satu alat untuk kita dekat dengan Allah, ilmu ni jadi syafaat. Allah tak tanya hang ilmu banyak mana. Allah tanya hang bertakwa ke tak? Allah tak tanya hang amal banyak mana. Allah tanya hang beramal ni tadi, hang boleh tak jadi orang baik? Allah tak mau tahu tuan-tuan. Kita semayang banyak mana, kita puasa banyak mana, Allah tak mau tahu. Yang Allah mau tahu kat kita, semakin kita semayang, kita boleh jadi orang baik tak? Ini bukan saya kata. Ini Allah kata dalam Quran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu mencegah daripada fahsyak dan munkar. Ini bahasa Quran. Bahasa yang kita mudah faham. Semakin kita semayang, semakin kita jadi orang baik. Kita boleh tinggal benda-benda mungkar, benda-benda keji yang duduk dalam hati kita. Sebab itu dia sebut keji, fahsyak. Mungkar ini benda yang duduk dalam yang kita nampak. Ini mungkar.
Benda keji ni, benda duk dalam roh kita, qalbun kita. Maknanya kalau kita dah semayang 60 tahun, kita tak boleh tinggal benda keji, benda mungkar dalam hidup kita. Satu je kita kena tanya, Allah terima tak semayang aku ni? Satu je kita kena tanya dalam diri kita. Pasal apa aku semayang dah 60 tahun, mulut aku tak boleh jadi orang baik? Aku tak dapat mulut yang baik. Pasal apa aku dah semayang 70 tahun, mata aku tak boleh jadi mata orang baik? Pasal apa aku dah semayang 70 tahun, telinga aku tak boleh jadi telinga orang baik? Pasal apa aku dah semayang 70 tahun, hati aku tak boleh jadi hati orang baik? Mana hati orang baik? Mana mata orang baik? Mana telinga orang baik? Yang tok-tok guru kita duk cerita siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada contoh yang paling baik melainkan contoh tu atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masih tak berjaya, tuan-tuan. Walaupun dunia ni hampir musnah, berada di pada penghujung masa, kita tak berjaya lagi. Walaupun kita nak balik ke liang lahat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kita tak berjaya lagi. Ini yang Allah sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang berjaya semayang dia khusyuk. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, berapa kali kita boleh khusyuk dalam semayang? Kalau kita tak khusyuk dalam semayang, bermakna kita bukan mukmin yang berjaya. Saya selalu dalam kuliah saya sebut perkara ni. Semayang ni menghadap hadrah Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dalam semayang, ketika kita menghadap Allah, kita masih fikir kehidupan kita. Kita masih fikir masalah orang lain. Kita masih fikir tentang dunia. Ini dalam keadaan kita semayang. 70 tahun tuan-tuan kita semayang. Saya semayang nak masuk 60 tahun. Umur saya nak masuk 60 tahun. Allahu Akbar. Saya masih fikir dunia. Saya tak mampu nak lepas dunia lagi. Saya tak mampu nak buang lagi dunia walaupun saya di hadapan Allah Rabbul Azzah. Saya tak mampu nak buang. Tuan-tuan, 60 tahun kita sembahyang, 60 tahun kita tak berjaya jadi orang mukmin yang Allah sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kita tak pernah rasa apa-apa pun dalam hidup kita. Kita tak pernah rasa takut, risau, gelisah. Tuan-tuan, nak habaq mai kata macam mana? Jika dalam semayang kita tak mampu ingat Allah, mampu tak ketika kita sakaratul maut ingat Allah? Yang ni ya nak habaq tu. Saya tak mau bawa cerita jauh-jauh. Kalau dalam semayang kita tak mampu ingat Allah, mampukah dalam sakaratul maut kita ingat Allah? Saya nak pergi kot tu lah. 60 tahun tuan-tuan. Bukan 10 tahun kita semayang, 60 tahun. Jika kita gagal dalam semayang, bagaimana kita gagal dalam semua perkara? Kerana apa? As-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang ni tiang. Jika tiang kita tak berjaya, semua perkara dalam ibadat kita tak berjaya. Puasa kita tak berjaya. Semua tak berjaya. Sebab as-salatu imaduddin. Semayang ni tiang. Yang tu saya katakan tuan-tuan. Apa yang Allah perintah ke atas kita, nak tengok kita berjaya tak berjaya, tengok dalam semayang ni. Jika semayang tak berjaya, puasa tak berjaya.
Pasal apa tuan-tuan? Saya kata puasa pun tak berjaya. Bulan Ramadan kita nak minum setitis air, kita takut. Kita nak minum, kita nak ambil bulan Ramadan, kita kata aku puasa. Kawan-kawan kata pilah minum air dalam bilik. Is tak boleh, Allah nampak, kata. Kita balas daging korban orang. Kupon tak ada, boleh bawa daging, boleh tak? Kupon ada satu, bawa balik 3 plastik, boleh tak? Berapa tahun kita buat? Kalau bulan puasa, 1 titis air, kita takut nak minum. Selepas bulan puasa, kita tak takut untuk ambil hak orang lain. Kalau dalam bulan puasa kita nak minum setitis air, kita kata Allah nampak, Allah Maha melihat. Tapi kita dengan bangga bawa plastik daging tiap-tiap pada bulan korban, kita bawa balik dalam keadaan yang megah. Kita tak sedar yang kita sedang ambil hak orang lain. Puasa kita tak berjaya. Tuan-tuan, yang tu Allah nampak. Allah tak lupa, tuan-tuan. Kalau 60 tahun, 60 tahun kita makan daging haram. Tuan-tuan, yang saya nak cerita ni tentang akhirat. Dunia ni lepas, tuan-tuan, tapi akhirat tak lepas. Orang kata tak apa Ustaz, kubur asing-asing. Betul, kubur asing-asing. Tapi masalahnya seksa kubur ini terlalu dahsyat. Masalahnya tidak ada satu manusia pun yang mampu menanggung seksa alam barzakh. Sampai Nabi kata, jika mana orang yang telah meninggal dunia, yang telah dikebumikan, lalu ia dihidupkan kembali dan menceritakan tentang alam kubur kepada manusia yang hidup di muka bumi ini. Apa kata Nabi? Nescaya orang yang mendengar akan kesusahan azab kubur itu, mereka semua pengsan, Nabi kata. Kita jangan kata kubur asing-asing. Kalau orang yang dah meninggal dunia, mak kita, pak kita, pak menekan kita, adik abang kita, Allah hidupkan kembali bagi tahu dekat kita kesusahan dengan alam barzah, depa cerita kita pensar. Kita takkan sanggup untuk mendengar betapa azabnya akan alam barzah ini. Yang ni saya akan tempuh, tuan-tuan akan tempuh. Percaya tak percaya, kita pi nanti. Suka tak suka, kita pi nanti. Benda ni yang orang lupa. Orang ingat hidup, tapi orang lupa mati. Ini yang Allah duk peringat kat kita setiap minggu. Fadzukum bima nasitum liqa'a yawmikum hadza. Inna nasinakum. Hampa lupa ke? Nanti sampai satu masa hampa akan jumpa dengan aku, kata Allah. Ini bahasa kita lah. Hampa jangan lupa, hidup ni ada mati. Hampa jangan lupa, dunia ni ada akhirat. Jangan lupa yang tu. Yang tu Allah peringat kat kita tiap-tiap minggu dalam surah Sajadah. Tuan-tuan, usaha bagi 5 perkara dalam hidup ni. Pertama, beriman dan bertakwa. Jaga iman kita. Jaga iman kita, tuan-tuan. Dunia ni tak lama orang. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku, tuan-tuan pun tahu. Kita berada pada fasa yang terakhir. Tunggak dia iman ya, tuan-tuan.
jaga iman, jaga takwa. Saya ambil malam ni tuan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Siapa dia yang Allah sebut orang yang beriman dalam Al-Anfal? Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahawasanya orang yang beriman, kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila diperingatkan tentang Allah, disebut tentang Allah, hati dia jadi takut, hati dia jadi gemetar. Bila diceritakan tentang Allah, sebut tentang Allah, hati dia jadi takut. Tuan-tuan, selama hidup kita ni, kita takut dengan apa? Kita takut rumah kita hilang, tanah kita hilang, harta kita hilang. Jangan risau tuan-tuan. Benda yang kita takut semua tu pasti hilang satu hari nanti. Masa bila dia hilang? Masa kita mati. Masa kita mati, tanah kita hilang, rumah kita hilang, harta kita hilang, duit kita hilang. Siapa ambil semua dia? Anak cucu kita. Anak cucu kita akan ambil tanpa izin kita. Benda yang kita takut selama ni, dia akan hilang sebenarnya. Sampai satu masa dia akan hilang. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Sampai saja ajal kita, dia akan hilang. Yang tidak hilang tuan-tuan adalah iman dan takwa. Yang tidak hilang harta kita yang telah kita simpan di akhirat. Yang tidak hilang kita telah menempah syurga kita di akhirat kelak. Tuan-tuan tengok ayat yang lain, sifat ahli syurga yang Allah terangkan dalam Quran. Kita tanya diri kita, kita duk berzikir, kita rasa apa? Kita baca Quran, kita rasa apa? Kita semayang, kita rasa apa? Tuan-tuan, Allah ni dah lama hilang dalam hati kita. Kita waktu senang, kita lupa kat dia. Waktu kita sihat, kita lupa kat dia. Masa kita susah, ada masalah, baru kita nak cari dia balik. Masa kita sakit, baru nak cari dia balik. Masa kita ada hajat, baru kita cari Allah Ta'ala balik. Masa kita sihat, masa kita senang, masa kita ada harta, kita tak cari dia. Bila harta kita hilang, baru cari Allah. Yang ni kita dah lama buat Allah macam tu dah. Allah tak pernah marah pun kat kita. Allah tak pernah tinggal pun kita. Allah tak pernah seksa kita. Walaupun kita perlukan Allah masa kita sakit, perlukan Allah masa kita susah, perlukan Allah masa kita ada hajat. Bila kita rasa kita mampu berjalan sendiri, bergerak sendiri, tak perlukan Allah, kita tak cari dia pun. Kita tak pedulikan Allah pun. Kita tak mau pun dengan dia pun. Kita tak sedar yang kita ada Allah. Tapi bila kita susah, baru kita sedar kita ada Allah. Bila kita ada hajat, baru kita sedar kita ada Allah. Bila kita sakit, baru kita sedar kita ada Allah. Kita duit banyak, kita sakit masuk hospital. Masa tu kita fikir tak duit kita? Kita fikir tak rumah kita? Kita fikir tak harta kita? Kita kata apa dalam hati kita? Ya Allah, boleh tak
bagi aku hidup. Ya Allah, boleh hak panjangkan umur aku. Ya Allah, boleh hak bagi aku sihat. Tuan-tuan, Allah habaqlah dalam Quran. Benda yang kita selalu duk buat tu Allah habaqlah dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Bila ajal ni sampai, kita kata apa? Laula akhartani. Ya Allah, boleh tak kau tangguh dulu, jangan bagi mati lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang kita buat selama ni Allah habaq semua dalam Quran. Allah bagi tahu semua dalam Quran. Tuan-tuan, kita nak mohong siapa? Kita boleh mohong orang. Kita boleh tipu semua orang dalam dunia. Kita takkan mampu tipu Allah Rabbul Jalal. Kita takkan mampu tipu dia. Sebab itu tuan-tuan, kita kena jaga iman kita, kena jaga takwa kita. Orang bertakwa, kata Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal, orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dia dengar saja ayat Quran, iman dia bertambah. Dia dengar pasal syurga, dia teringin nak masuk syurga. Dia dengar pasal ayat neraka, dia jadi takut dengan neraka Allah. Dia dengar ayat ibadah, dia akan bersungguh dan berusaha untuk buat ibadat kepada Allah. Tuan-tuan, tapi kalau kita dengar Quran, hati kita tak jadi apa-apa, betapa kerasnya hati kita. Tuan-tuan, jika Quran tidak boleh melembutkan hati kita, betapa kerasnya hati kita. Jika ayat Al-Quran tidak mampu melembutkan hati kita, maka sayugianya betapa kerasnya hati kita. Kita tak perasan saya hidup, tuan-tuan hidup hari ini bukan pilihan kita. Saya hidup, tuan-tuan hidup adalah pilihan Allah. Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu bila Allah pilih kita untuk mati. Lalu saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Jika Allah pilih untuk kita mati pada besok hari, apa kita nak tunjuk dengan Allah? Kita mengumpat tak berhenti lagi, tuan-tuan. Kata kat orang tak berhenti lagi. Gaduh dengan orang tak berhenti lagi. Putus silaturahim tak berhenti lagi. Kita benci orang tak berhenti lagi. Apa kita nak bawa balik tunjuk dengan Allah? Nak tunjuk apa? Hari ini saya hidup, tuan-tuan hidup, Allah pilih. Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu bila Allah pilih saya dan tuan-tuan mati. Jikalau besok Allah pilih kita mati. Pasal apa besok ustaz? Nabi kata akan sampai satu masa umat aku akan mati dalam keadaan yang mengejut. Tuan-tuan, zaman itu adalah lah. Ramai kawan-kawan kita tak ada sakit, tak ada apa, tiba-tiba pi tinggalkan kita. Ramai sahabat-sahabat kita yang kita dengar berita tak ada apa, tak ada sakit, tak ada apa, tiba-tiba pergi meninggalkan kita. Kita dengar berita kematian itu dalam keadaan yang terkejut. Anak menekan kita, pi tinggalkan kita. Lah, wahai anak muda, jangan tunggu waktu tua kalian. Kerana zaman ini Nabi kata umur kita tidak akan panjang, Nabi sebut.
Nabi bagi tahu dekat kita, umat aku pada akhir zaman umur mereka pendek dan badan mereka lemah. Nabi kata, jaga, ambil masa yang ada, dan jangan kita ini buang masa yang Allah bagi kepada kita, kerana masa ini adalah peluang yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Kedua, berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat kepada Allah. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan kita ni tuan-tuan, Allah suruh kita kumpul amal ibadat. Tuan-tuan, lah masa akhir zaman lah. Kita tak ada masa nak peduli hai orang. Kita dah peduli hai orang lama lah. Kita peduli hai kita. Jangan tengok salah orang lah, tengok salah kita. Jangan pandang aib orang lah, pandang aib kita. Kita sampailah umur 60 tahun gagal bangun malam, itu satu aib kita sebagai hamba Allah. Kita sampailah umur 60 tahun gagal kita baca Quran hari-hari, itu aib kita dengan Allah. Kita umur 60 tahun sampailah kita masih gagal untuk kita baca tasbih, selawat, tahlil, untuk kita masuk dalam liang lahat, itu aib kita dengan Allah. Tuan-tuan, jangan duk tengok aib orang lah. Kalau 60 tahun kita gagal lagi bangun malam, kita nak bangga apa? Walau Allah perintah dekat kita dalam Quran, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita tak mampu nak himpun tasbih untuk kita bawa balik jumpa Allah. Kita tak mampu nak himpun selawat. Ni bulan Maulid, banyak mana selawat kita baca. Tuan-tuan belarak, semua orang boleh belarak. Banyak mana kita selawat bulan Maulid ni. Banyak mana kita kata kita sayang Nabi kita. Kalau Nabi tanya kita, hampa sayang aku dah ni. Nabi tanya kat kita, hampa sayang tak kat aku? Jika Nabi hari ini hidup, tuan-tuan, Nabi tanya kat kita, hampa sayang tak kat aku? Kita nak jawab apa? Kita boleh mohon, aku sayang. Hampa sayang kat aku, hampa buat apa? Hampa sayang kat aku, hampa buat apa? Hampa tak mau baca selawat pun. Hari ini pun tak baca selawat. Hampa sayang kat aku, hampa buat apa? Hampa bergaduh dengan adik-beradik, hampa tak berhenti lagi. Adik-beradik itu umat aku, Nabi kata. Yang hampa dok berkelahi itu umat yang aku sayang. Yang hampa dok berkelahi itu umat yang aku pernah doakan 1400 tahun yang lalu. Hampa sayang aku apa? Hampa tak dengar kata aku. Hampa tak mau ikut pun cakap aku. Tuan-tuan, Nabi ni tempat dia lebih pada seorang bapa ni. Saya nak cakap lagu ni lah. Saya ayah, tuan-tuan pun ayah. Kalau anak kita lawan cakap kita, hancur nak hati kita. Anak-anak kita lawan cakap kita, hancur nak hati kita, tuan-tuan. Anak-anak kita tak mau ikut cakap kita, hancur dah hati kita.
Kita akan jawab, hancur Ustaz. Tuan-tuan pernah fikir tak berapa lama kita telah hancurkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kita tidak mengikut kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita jangan bangga dulu kita orang baik. Kita jangan bangga dulu. Kita banyak tak ikut cakap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan bangga dulu tuan-tuan. Jangan bangga dulu. Tuan-tuan, satu hari sahabat bertanya dengan maula Nabi, dengan khadam Nabi. Sahabat tanya, pernah dengar tak nak khidmat dengan Nabi 10 tahun? Pernah tak dengar Nabi tinggikan suara pada isteri dan anak-anak dia? Dia kata tak pernah. Aku tak pernah dengar Nabi tinggikan suara pada isterinya dan pada anak-anak dia. Punya baik Nabi tuan-tuan. Punya baik Nabi tu, sahabat tak pernah dengar Nabi tinggi suara kat isteri dia, dekat anak-anak dia. Punya baiknya Nabi. Kita nak kata kita baik, kita nak kata kita ahli syurga, kita nak kata kita duduk dengan Nabi, kita boleh tepuk dada kita lagu tu. Kita jangan tengok semayang, semayang susah. Kita jangan tengok baca Quran susah. Kita tengok akhlak Nabi dah, kita tak mampu nak ikut apa yang Nabi buat. Nabi tak pernah benci orang. Kita duk benci orang lagi dalam hidup kita. Kita benci kakak kita, kita benci abang kita, kita benci adik kita. Kebencian itu berlaku sebab reta tuan-tuan, bukan sebab apa. Reta tu kita nak tinggal, saya tinggal, tuan-tuan tinggal dan pasti tinggal. Benda yang jadi punca kita membenci itu, benda itu kita akan tinggalkan, tetapi kebencian itu kita tak boleh tinggalkan. Sehingga dengan sebab kita membenci, masa yang ada kat kita ni impun bagi. Tuan-tuan, kita nak kata kita orang baik apa, sembahyang sunat maghrib pun kita tak mampu buat. Kita nak bangga apa tuan-tuan? Sembahyang sunat maghrib kita tak mampu buat, kita nak duduk syurga mana? Kita nak masuk syurga mana tuan-tuan? Syurga mana yang orang boleh masuk tanpa ibadat? Kita buat ibadat ni, kita nak minta rahmat Allah. Tuan-tuan, maghrib tadi hak lalu ni dia tak main lagi. Kita tak boleh ambil dah maghrib tu. Dia lepas macam tu ya. Macam saya dengan tuan-tuan, kita pernah lalu zaman muda kita, betul kan? Tuan-tuan, kita tak mampu ambil zaman muda kita. Saya renung, tuan-tuan renung, zaman muda kita dulu kita buat apa? Mungkin saya lupa, mungkin tuan-tuan lupa, tapi Allah tak lupa. Masih duduk dalam suratan amalan kejahatan kita. Kita tak boleh ambil balik zaman tu. Kita tak mampu ambil balik. Orang kata, Ustaz, kalau zaman muda itu dosa, kita minta ampun selesai. Betul.
dosa selesai. Tapi kesempatan kita buat baik ada sedikit. Dalam masa kesempatan kita berbuat baik ada tinggal sedikit saja, kita masih tak mampu meninggalkan kejahatan dalam masa umur kita ada sikit saja. Memang betul tuan-tuan. Kalau kita minta ampun, Allah ampun. Tapi kita masih lagi tak boleh tinggalkan kejahatan-kejahatan sampai sekarang. Yang ni yang kita takut tuan-tuan. Yang ketiga, berusaha bertaubat pada Allah. Tuan-tuan, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cukup sayang dengan orang yang bertaubat dan orang yang bersihkan diri. Zaman lalu adalah orang kata jumpa saya, Ustaz, kita ni jadi baik takut orang kata kita baik. Saya kata zaman ni kita jangan malu jadi baik sebab masa dah tak ada. Jangan malu jadi baik. Jangan malu nak buat baik. Buat baik ini walaupun kebaikan itu sekecil-kecil kebaikan. Walaupun kebaikan itu kita nampak kecil, tetapi pada sisi Allah ia besar. Dalam satu hadis sampai Nabi menyatakan kepada kita umat akhir zaman, satu amalan kebaikan umat akhir zaman menyamai dengan 50 amalan sahabah pada ketika zaman Nabi. Nabi nak tolong kita. Nabi punya sayang kat kita. Nabi punya cinta kat kita. Nabi punya kasih kat kita. Dia tahu kita ni orang penyegan, pemalah. Semayang sunat maghrib pun tak mampu, malah badan sihat. Tak ada buat apa, kita nak sembang saja. Tapi Nabi punya sayang kat kita, duk ingat kat kita. Tak mau bagi kita ni masuk neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan, sayang Nabi sampai tara tu, kita tak mau balas kah? Sayang Nabi sampai tara tu kat kita, kita tak mau balas ke tuan-tuan? Sampai Nabi kata, amalan kebaikan umat pada akhir zaman ini menyamai dengan 50 orang sahabat yang beramal saleh. Sampai tara tu Nabi sayang kat kita, bagi kat kita umat akhir zaman ni sampai tara tu. Pun kita tak mau himpun lagi. Tuan-tuan, jika kita tak mau ambil benda ni, kita ni orang sombong, tuan-tuan. Saya cakap benda ni, bila saya tengok dunia lah, saya cukup takut. Saya bukan takut saya mati, tuan-tuan. Jadi kalau Allah ambil nyawa saya, lala ni pun tak apa. Saya selalu cakap dalam kuliah dah, Allah ambil nyawa saya lam tak apa. Tengah duduk kuliah, tengah sebut nama dia ni, Allah ambil, saya redha. Satu benda yang saya fikir, ya Allah, macam mana iman isteri aku, macam mana iman anak-anak aku, macam mana iman menantu aku, macam mana iman dan Islam cucu-cucu aku yang aku tinggalkan. Saya cucu banyak tuan-tuan, 16. Saya selalu cakap dengan diri saya, ketika saya berdoa, saya selalu cakap, ya Allah, jika kau ingin ambil aku lah, ambillah ya Arhamar Rahimin.
Jika itu gantinya dan ruangnya serta pintunya untuk aku dapat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jalan kematian itu, ya Allah, ambil tak apa. Dalam masa yang sama, saya tetap berfikir, ya Allah, bagaimana iman dan Islam cucu-cucu aku, sebab mereka yang akan tempuh zaman-zaman yang akhir. Tolonglah selamatkan mereka. Nah, abang kata, taubat ni apa, tuan-tuan? Imam Ghazali sebut, taubat ni balik. Taubat itu, kata Imam Ghazali, rujuk. Kita bukan nak impun ilmu banyak lah. Kita nak balik lah pada Allah. Ilmu kita banyak. Kita banyak tentang ilmu. Tahu sana, tahu sini, banyak tahu. Tahu saja tak pakai kalau tak percaya. Kita tanya semua orang, hantar tak kubur? Tahu. Hantar tak alam barzah? Tahu. Tapi tak percaya. Hantar tak? Besok dalam kubur tu ada malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Tak rasa takut ke kalau kita tak boleh jawab? Sebab Nabi kata, kalau tak boleh jawab, malaikat akan tibai dah sehingga tenggelam 7 petala bumi. Dia cungkir lagi, tanya lagi, mana Rabbuka? Kita tak boleh nak jawab, tibai lagi sampai hari kiamat, kata Nabi. Satu ya, kalau dalam hidup ni kita lupa Allah, dalam liang boleh kita ingat dia. Dalam hidup ni kita lupa Allah, dalam liang besok bolehkah? Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan aku. Masa hidup ni nama dia pun kita tak sebut, tuan-tuan. Masa hidup ni nama dia pun kita tak sebut. Nama dia pun kita tak panggil. Tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, hari ini berapa kali kita sebut nama Allah? Tak kira lah tasbih kah? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Berapa kali kita panggil nama dia? Apa kali kita ingat dia? Atau hari ini kita lupa dia? Kita langsung pun tak ingat dia. Saya nak beritahu tuan-tuan, Allah ni terlalu baik dengan kita. Allah ni terlalu sayang kat kita. Kita dulu tinggal semayang. Kita dulu pernah tinggal puasa. Pernah yang kat orang. Ada yang pernah pitibah orang. Tapi Allah ni sayang kat kita. Aku tahu orang jahat. Bila umur orang dah tua-tua ni, aku panggil balik. Aku bagi hang kenal masjid, aku bagi hang kenal ni, aku bagi hang kenal kebaikan. Aku bagi hang peluang pi umrah. Sayangnya Allah kat kita. Lalu kita minta ampun dengan dia. Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah tak terus azab kita, Allah tak terus seksa kita. Sayang kat kita, punya sayang kat kita. Bila kita nak guna, nak pakai mulut kita untuk panggil nama dia, kita ni tak mau.
Kita guna mulut kita sembang saja. Sembang hak cerita dalam hidup kita 40 tahun dulu. Sembang benda sama, tuan-tuan. Kita duk ulang benda sama. Benda tu yang kita duk cerita. Benda yang tu kita duk sembang. Tak habis-habis. Apa salahnya kita dah tua ni, kita guna mulut kita untuk Allah. Kita belajar jadi orang baik. Apa salah? Malam ni saya seru dengan semua orang. Kalau boleh biji tasbih ni jangan tinggal ya tuan-tuan dalam poket kita. Pasal apa? Sabit benda ni kita ingat Tuhan. Sabit benda ni kita ingat Tuhan. Guru saya abang tu, kita ni dia kata, kita ni bukan orang baik, dia kata. Kita ni orang lemah. Tapi bila hang bawa biji tasbih ni, hang kalik-kalik kat mana, hang seluk poket hang, dia kata, hang terpegang dia, hang berasa hang nak ingat dia. Kata jangan tinggal. Jangan tinggal asbab yang hang boleh ingat Tuhan. Jangan tinggal. Kita dah lama lupa Allah Ta'ala, tuan-tuan. Bila benda ni ada, kita tak lama, sat pun jadi, kita duk ingat dia. Allah, 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 Allah. Satgi kita ni jenis orang cepat cemuh, tuan-tuan. Benda akhirat ni kita cemuh. Benda akhirat ni kita memang cepat cemuh. Kita dengan Allah kita akan cemuh, tuan-tuan. Dengan dunia kita tak pernah cemuh pun. Kita cari duit 60 tahun tak pernah cemuh. Tapi kita lupa yang bagi kita duit ni Allah. Yang bagi kita rumah Allah. Yang bagi kita anak Allah. Yang bagi kita cucu Allah. Mana yang kita sedar, benda yang ada kat kita Allah bagi. Bila anak kita kahwin 5 tahun tak boleh anak, kita akan sembahyang hajat. Ya Allah, anak aku kahwin 5 tahun dah, ya Allah, tolonglah bagi zuriat kat dia. Aku tak ada cucu lagi. Baru kita sedar apa yang ada pada kita adalah hak Allah dan milik Allah. Kita akan minta dengan dia, kita akan tanya dia, boleh tak bagi kat kami? Boleh tak bagi kat kami? Boleh tak bagi kat kami? Dan kita terlupa. Sehingga dalam umur kita, kita lupa dia. Kita tak mampu nak sebut nama dia pun. Ini kenyataannya. Nak abang kata kita ni teruk. Keempat, saya nak berhenti tuan-tuan. Berusaha cari keredaan Allah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Guru saya kata, kalau buat apa-apa jangan lari daripada kalimat ini. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Buat apa-apa jangan lari. Ya Allah, anta maksudi. Aku buat ni semua kerana Engkau. Wa ridhaka matlubi. Aku nak cari keredaan Engkau, ya Allah. Sebab apa? Sebab dalam hidup aku ni, aku dah buat banyak benda yang Engkau tak redha. Dalam hidup ni kita dah buat banyak benda yang Allah tak suka. Jadi ada umur yang kita tak tahu saki baki ya. Kita buat benda yang Allah sayang. Ustaz, macam mana nak buat benda Allah sayang? Kalau seorang suami, dia ada isteri, layan isteri dia macam Nabi layan isteri dia. Kalau seorang isteri yang masih ada suami, layan suami dia macam isteri-isteri Nabi layan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ada anak, layan anak kita macam Nabi layan anak dia.
Kalau kita masih ada mak pak, layan mak pak kita macam anak Nabi, layan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu kan Nabi sayang anak dia kan. Sama Maulid kan Tok Guru ada cerita Nabi punya sayang Siti Fatimah. Siti Fatimah ni dah menikah tuan-tuan. Nabi tanya, Fatimah, anda semayang? Dia sayang. Masa Nabi nak wafat, Nabi beritahu kat Siti Fatimah, wahai Fatimah, aku nak mati dah. Tahu berlaku kat Siti Fatimah. Siti Fatimah teriak tuan-tuan. Nabi beritahu kat telinga Siti Fatimah, wahai Fatimah, aku nak balik jumpa Tuhan. Teriak tuan-tuan Siti Fatimah. Kemudian Nabi panggil lagi Siti Fatimah. Bila Nabi tengok Siti Fatimah duk teriak tak berhenti tuan-tuan, Nabi panggil lagi, Fatimah, mai sat. Nabi bisik kat telinga Siti Fatimah, wahai Fatimah, jangan duk teriak. Lepas aku pergi ni, lepas aku wafat, Nabi kata, orang pertama yang ikut aku hang. Terus diam Siti Fatimah. Siti Fatimah terus senyum tuan-tuan. Bila Nabi kata orang yang pertama akan ikut Nabi, Siti Fatimah, Nabi kata, hang yang orang pertama akan ikut aku. Siti Fatimah suka dan gembira mendengar perkhabaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cari dan buat apa yang Allah redha. Ya Allah, aku boleh baca Quran sehari satu muka ya. Aku tak kuat macam orang lain. Mudah-mudahan Quran yang aku baca ni, ya Allah, dapat jadi syafaat aku masa dalam yang lahat esok. Ada orang jumpa saya tuan-tuan, kata Ustaz, dah lepas kuliah kadang-kadang ada orang jumpa saya, Ustaz, saya tak boleh baca Quran sampai lah Ustaz, umur saya dah tua. Ada satu hamba Allah jumpa lah. Dia kata, Ustaz, sampailah saya tak boleh baca Quran. Saya sedih Ustaz. Umur saya dah 60 lebih. Saya tak boleh baca lagi Ustaz. Tuan-tuan, Allah ni sayang kita. Ada 3 amalan yang kita tengok saja jadi rahmat. Salah satu, Quran. Kalau kita tak boleh baca Quran, kita ambil Quran, buka Quran, kita tengok dah. Tengok tu Nabi kata satu rahmat pahala tuan-tuan. Kita tengok tu kita mengadu dengan Allah. Ya Allah, umur aku 60 lah. Aku tak boleh baca Quran ya Allah. Tapi aku mampu tengok ya. Ya Allah, jadikan Quran yang aku tengok ni boleh syafaat aku besok dalam kubur. Minta dengan Allah itu. Sebab kita takkan mampu tuan-tuan untuk selamat di kubur, untuk selamat di mahsyar, untuk selamat di titian sirat, melainkan dengan rahmat Allah yang tak akhir. Kita sebagai hamba Allah ni, kita kena minta harap rahmat dia. Jangan putus asa. Ini Allah sebut dalam Quran. Qul ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu kat semua orang, wahai hamba-Ku, kata Allah, yang telah melampaui batas terhadap
diri dia. Kita telah melampaui batas terhadap diri kita sendiri. Kita buat jahat, kita buat dosa, kita buat maksiat. Allah cakap apa dengan kita? Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Allah kata hang jangan putus asa. Kita jatuh, kita bangun buat maksiat. Ada satu anak muda tuan-tuan baru-baru ni mesej saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak tolong nasihat saya kalah dengan buat maksiat, Ustaz. Saya tak kuat, Ustaz, dia kata. Saya cakap dengan dia, Allah ni sentiasa buka pintu rahmatnya atas kita. Kalau manusia 1000 kebaikan yang kita buat, sekali kita buat jahat, 1000 kebaikan yang pernah kita buat, dia habis, dia tak pandang. Dia ingat satu jahat. Saya abang kat dia, saya kata Allah Ta'ala dah 1000 kejahatan yang kita pernah buat. Kita tak semayang, kita pernah minum arak, kita pernah tipu orang, kita pernah penaya orang, kita pernah ambil hak orang, kita pernah buat semua maksiat dalam dunia ni. Dengan satu kebaikan saja kita minta ampun dengan Allah. Kita mengadu salah kita dengan Allah. Dengan hati yang betul-betul kita minta ampun dengan Allah. Dengan hati yang betul-betul kita mengaku kita salah di hadapan Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah kata dalam Al-Quran, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sungguhnya Allah ampunkan semua dosa kita. Satu pun Allah tak tinggal. Besar muda-muda dulu kita tak pakai duduk. Tuan-tuan, dosa aurat ni besar, nampak macam kecil lah. Asal dia dosa kecil. Tapi kalau dah puluh tahun kita tak pakai tudung, banyak mana dosa kita. Tuan-tuan, bila kita menangis tentang dosa kita, tak pakai tudung dulu. Bila kita menangis di hadapan Allah, Ya Allah, masa muda aku dulu, aku tak pakai tudung, Ya Allah. Aku tunjuk rambut aku dengan orang. Aku buka tudung hampir 40 tahun, Ya Allah. Boleh tak ampunkan dosa aku, buka aurat dulu, Ya Arhamar Rahimin. Boleh tak, Ya Allah, sebab aku tak mau masuk neraka Engkau. Dengan sebab dosa aku membuka aurat zaman muda aku. Tapi kalau kita tak pernah menangis, kata Imam Syafi'i, kita tak pernah bertaubat, kata Imam Syafi'i, dosa itu masih lagi dalam catatan suratan amal kejahatan. Nak ba'du. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa yang saya ingin nyatakan pada malam ni, sehebat manalah kita, sealim manalah kita, sekaya manalah kita, kalau kita tak boleh jadi hamba Allah yang baik, ilmu yang ada pada kita sia-sia, harta yang ada pada kita sia-sia, kedudukan yang ada pada kita sia-sia. Apa yang kita buat dalam hidup ni sebenarnya supaya dapat membentuk pribadi kita,
menjadi pribadi yang baik pada sisi Allah, bukan pada sisi manusia. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan semua jamaah di masjid Tok Guru ni. Sebelum itu saya mohon ampun, mohon maaf sebab saya bukan orang alim macam ustaz-ustaz lain. Yang ni yang saya tahu nak beritahu, yang ni yang saya tahu nak kongsi kat semua orang. Sebab saya bukan orang pandai yang boleh cakap banyak perkara. Cumanya saya ingin mengajak semua saudara se-Islam saya agar kita sama-sama kembali kepada Allah yang itulah. Saya nak ajar bab semayang, semua orang semayang. Saya nak ajar bab puasa, semua orang puasa. Saya nak ajar orang umrah, semua orang pergi umrah. Tapi saya nak ajar orang supaya nak ajak diri saya khususnya dan orang lain, kita cuba jadi orang baik. Mulut kita tak boleh berhenti kata orang lagi kita gagal. Mulut kita tak boleh berhenti maki orang lagi kita gagal. Mulut kita tak boleh berhenti membenci orang lain kita gagal. Hati kita masih buruk sangka walaupun Allah sebut dalam Al-Quran inna ba'da zanna isma, kita gagal. Mata kita tak boleh memandang pada perkara yang baik, kita gagal. Telinga kita tidak boleh mendengar perkara yang baik, kita adalah orang gagal. Sebab itu saat kita gagal, Allah ambil dah, kita akan berada di tempat yang gagal. Di mana tempat orang-orang gagal? Iaitu dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Tempat orang yang berjaya Allah janjikan, iaitu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu orang kata, ustaz, nak buat apa yang ustaz cakap ni susah. Betul. Kerana syurga itu tempat orang yang bersusah-susah di dalam dunia untuk mereka ini berehat di akhirat kelak. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, setakat ini saja wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah. Kami mohon ke hadrah-Mu, tolonglah selamatkan kami daripada fitnah akhir zaman ini, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah kuatkan iman kami, Ya Allah. Islam kami, Ya Allah. Tolonglah jadikan kami, isteri dan anak-anak kami di kalangan orang-orang yang baik, seperti mana yang Kau telah kurniakan kepada orang saleh, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah pimpin hidup kami ini, Ya Arhamar Rahimin, agar kami dapat hidup seperti mana kehidupannya orang-orang saleh. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, Ya Zal Jalali wal Ikram, tolonglah redakan atas kami, Ya Allah. Reda atas isteri dan anak-anak kami, Ya Arhamar Rahimin. Reda atas menantu dan cucu kami, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sehingga kami dapat melakukan perkara yang Engkau redai, Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.